Welcome back to our channel. Hello guys, welcome back to Voice Out by Voice of Caution. Tak perlu saya perkenalkan lagi sebab guest kita ini merupakan alumni daripada Susband. Mereka terdiri daripada orang yang sama juga. Kita ada Amira, Fatin, Batrisha dan Yasmin. Hello everyone. Hi. Hai. Khabar semua sihat Ni dah berapa lama tak jumpa ni. Rasa macam baru jumpa semalam Dah lama dah So, session kita pada malam ni kita akan bermain dua permainan. Yang pertama, kita namakan dia namakan selagi boleh. Dan yang kedua, mainan dia adalah setuju tak setuju. Jadi kepada para penonton di luar sana, siapa yang belum tonton lagi previous episode anak-anak ataupun adik-adik Susband, boleh tekan dekat link dekat ruangan description kat bawah. Jadi kita akan teruskan dengan part 2. Jadi untuk segmen yang pertama ini, namakan selagi boleh. Saya akan sarankan cara bermain dia macam mana. Kita akan bahagikan korang semua kepada dua kumpulan dan kita akan minta korang untuk senaraikan nama-nama jawapan tersebut berdasarkan soalan yang diberikan. Okey, contohlah dia macam seolah-olah kedua-dua pasukan atau kedua-dua kumpulan ni macam tengah buat bidaan dalam penjualan lelong. Okey, contoh namakan negeri-negeri yang terdapat di Malaysia. Lepas tu grup A cakap ada 3, grup B balas balik 7, grup A balas balik 14. Lepas tu macam aku rasa 14 ke. So grup B cakap penipu. So bila once ada grup yang cakap penipu tu, grup yang lawan dia tu kena senaraikan. Kalau dia cakap 14 tadi, dia kena senaraikan 14 nama negeri tadi. Based on soalan-soalan lah. Kita ada masa untuk permainan kali ni. Jika pasukan tersebut berjaya menjawab dalam masa yang ditentukan mengikut jumlah yang disebutkan, maka pasukan tersebut akan mendapat mata. Tapi kalaulah dia terkantoi, dia tak dapat sebut, kalau dia kata ada 15 tapi dia tak berjaya nak sebut 15, so bermakna mata tu akan jatuh kepada pihak lawan. Okay, faham Faham. Alright, mantap. Memandangkan saya tengok kat sini, perbezaan dia ada dua. Saya nak bahagikan korang dua ni kepada dua kumpulan, which is yang pertama kita ada tim bawal, yang kedua kita ada tim shawl. So siapa bawal angkat tangan? Right, kita ada Amira dan Fatin, dan tim shawl kita ada Batrisha dan juga Yasmin. So kita pergi kepada soalan yang pertama. Okay, ready semua? Ready. Soalan pertama, namakan instrumen brass termasuk woodwind. Siapa yang nak dulu? Okey, tim shawl ada dia kata 8. Kita tengok lawan dia boleh bagi berapa? 9. Kita nak tengok sama ada tim shawl boleh memberi serangan balas ataupun tidak. Kita ada 9, 1, 92. Tipu nampaknya shawl tak mampu nak memberikan jumlah yang lebih banyak. Jadi kita minta tim bawal untuk menamakan instrumen brass termasuk woodwind. Okay, kita kena ada 9. Alright? Okay. Jadi silakan. Okay. Piccolo, flute, clarinet, oboe, alto saxophone, tenor saxophone, trumpet, tuba, trombone. Alright. Seorang sahaja tanpa bantuan kita boleh sebut 9. Nampaknya tim bawal mendapat mata. Woo. Alright. Soalan macam mudah. Tak kisah apa sebenarnya. Okay, kita bergerak kepada soalan yang kedua. Okay, but we can do this, but yes, but we can do this, but soalan kedua, namakan barang-barang yang basically ataupun usually ada dekat dalam band store ataupun band room. 5. Bawal sebut 5. 6.
Dia naik 1. Tujuh. Pilih 7. Apan. 8. Dia naik 1 lagi. 9. 9. Macam mana Syol? 10. 10. Oh, right. Tipu 10. Jadi kita minta Team Syol untuk namakan 10 barang-barang yang kebiasaannya ada dekat dalam band room ataupun band store. 30 saat bermula sekarang. Okay, almari tempat letak skor, not stand punya kaki, not stand punya kepala. Tak cik. Instrumen tuba, instrumen trombon, Instrumen kita kira satu Instrumen kira satu. Okay, baik. Baru ada 6. Reed. 9 saat. Okay. Reed. Reed. Untuk clarinet dengan saxophone. Above all. Storage box untuk simpan barang-barang tu. Satu lagi. Metronom. Punya barang. Alright, metronom yang terakhir. Jadi kita dah cukup 10 barang-barang yang ada, kebiasaannya yang ada dekat dalam band room. Nampaknya waktu dia hampir tamat tadi. Ada baki 2 saat lagi. Alright. Thank you Team Syol. Nampaknya markah kita satu sama, seri. Kita bergerak kepada soalan seterusnya. Soalan ni cabut sikit ni. Okay. Tak apa, yang ni kalau ambil masa kita faham. Okay, soalan ketiga. Namakan sekolah marching band yang ada dekat Malaysia. 5. Bawal dengan confidentnya 5. 6. Syol membalas dengan 6. 7. Baik, Amira dengan yakinnya 7. 8. 8. Okey. 9. Ambil kau 9. Kita bagi lagi. Tengok Syol boleh atau tak boleh. Tipu. Nampaknya Syol dah kata tipu. Dia dah angkat kad tipu. Jadi kita minta tim bawal untuk namakan. Okay, paten. Ada berapa 9 Kan 9 kan? 9. 9 nama-nama sekolah marching band yang dekat Malaysia. Silakan. 30 saat bermula sekarang. Sekolah di rumah. Boleh Sita Abdul Hamid. Cik Hua. Dan Asma. Tun Fatimah. 15 saat lagi. Tunggu Messi. Okay. BI. Tejon. Satu lagi. SIGS. SIGS. Alright. Tahniah kumpulan bawal. Akhirnya anda berjaya menjawab kata dalam masa 30 saat untuk ke-9 sekolah marching band yang dekat Malaysia. Jadi kita bergerak kepada soalan seterusnya dengan markah sekarang 2-1 bawal leading. Okey. Soalan yang keempat, namakan instrumen drumline dan juga percussion. 5. Alright. 6. 6. Alright. 8. 8. Nampaknya Syol memberi balas 8. Okay, Syol. Tipu. Alright. Nampaknya bawal mengangkat plakat tipu kepada Syol. Jadi Syol, kita minta anda untuk sebutkan nama instrumen drumline dan juga percussion dalam masa 30 saat. Ada berapa tadi? 8 Ya. Alright. 30 saat bermula sekarang. Vibraphone, marimba, xylophone, bass drum, snare drum, Alamak, line tak clear. Sekali lagi Bat. Tadi dia line tak clear. Okay, ready? 30 saat. Jadi 30 saat Go back. We can do this daripada sekarang. Alamak, member line tak elok. Okay.
Okay, Yasmin. Baca aku, Mat. Okay, Bass drum, snare Okay, drum. okay. Okay, kita minta Yasmin untuk bantu. Silakan. Okay, boleh, no problem. Okay, 30 saat Google, bermula tak Google. sekarang. Okay, Music. cymbal, BD, snare drum, xylo, marimba, vibra, tenor, tam-tam, triangle. Satu lagi. Berapa dah? Macam Google. Oh, macam- baru lima. Chinese drum. Dah lebih dah. Alright. Chinese Saya je minta lebih. Tania. Tak Google. Alright, Tania, tim Shawl, nampaknya markah kita seri 2 sama. Kan? Jadi kita bergerak kepada soalan seterusnya. Yang ni atas permintaan producer, memandangkan korang semua ni selalu bijak untuk menamakan instrumen-instrumen dan juga nama-nama yang kita perlukan. Jadi timing ni kita akan singkatkan kepada 15 saat sahaja. Tak setuju. Tadi Berapa saat ni? 15 ke 30? 15 saat. 20 lah, 20. 20. Channel producer, okay? Okay, producer kata okay. 20 saat. So, kita bergerak kepada soalan yang seterusnya. Namakan tema ataupun program persembahan pasukan marching band di Malaysia. Boleh Dah. Berapa? 3? Bagilah banyak sikit. Bagi 10 terus ke? Slow 5. and steady. 5. Okay, 5. Okay, ingat dia makin lama soalan dia makin susah. So kita bagi peluang untuk korang berfikir dulu. Jangan terus rush. 6. Sekarang okay, kita ada 6. Macam mana Shawl? Tim Shawl? 7. Dia naik 1. Okay. 8. 8. Tak apa, dia teruskan. 8. Ada orang Google gitu? Mi Google itu? Ya Allah, Yasmin. sumpah dah. Tengah chat. Kami Discussion dengan ni tengah lah. chat. Discussion ke Oh, apa? member tengah chat. Mantap. Takci. Chat dekat private chat lah. Dengan private chat lah. Okay, kita ada 8. Macam mana? Tim Shawl? Nak call out ke? Nak teruskan? Baik. 9. Tipu. Okay. Shawl Okay. kata 9. So macam mana Bawal? Okay, tipu. Tipu. Betul lah, tipu lah. Alright, so nampaknya Bawal hanya mampu mengalah untuk 9. Jadi kita persilakan tim Shawl untuk menamakan program-program ataupun tema persembahan pasukan marching band di Malaysia. Okay. Okay, kita minta 20 saat daripada sekarang. Little Mermaid, Avatar, The Other Side of Me, Spain, Bruce Lee, Seven Colours, Mulan, Arabian, Afrika. Alright. Hikayat Merong Mahawangsa. Weh, bagi lagi. Weh, mantap lah Yasmin. 9 dah kan? Okey lah. Memandangkan dia sebut 10 dengan laju kan. Nak tahu jugalah tema-tema tadi tu. Kita nak tahu juga dia daripada team mana kan. Macam yang last tu saya recognize lah. Yang awal-awal tu cuba sebutkan sikit. Mungkin penonton kat luar sana tak tahu kan. The Other Side of Me ke? The Side of Me. The Other Side of Me yang tu daripada daripada- UiTM Kedah. Okay. Avatar. Bila dah 2019 19. Okay. Avatar. Perak tu lah, ya time Perak. Perak. Ya time Perak. Right. Little Mermaid SIGS yang Okay. tahun 2014 tak salah. 14. 14. Okay. Bruce Lee Kek Hua. 2016. 2016. Spain 2012. 12.
Arabian 2015, 15. Africa 2013, Mulan 2011, Seven Hmm. Colours 2007. 7. Alright. Dia Mantap, dia mantap, dia banyak term. 7 dia. Mantap. Okay, jadi thank you team Shawl. Nampaknya markah kita 3 berbalas 2. Okay, so Tak baik, sekarang kita Team menang, Shawl kita leading. menang. Elak lu. Ada lagi, Banyak banyak lagi soalan. soalan. Jangan yakin terlalu awal. Okay. Soalan yang seterusnya. Namakan marching band starter pack. 1. Jap. Saya tak faham soalan. Okay. Starter pack tu maksudnya persediaan untuk Okay, starter pack ni kiranya macam Budak contohlah budak-budak baru yang Budak masuk band band ni mesti biasa dia mesti ada macam dia memang orang yang kalau budak-budak baru masuk ni mesti dia kau tengok ni mesti budak baru punya. Kalau tengok ada ni mesti budak baru. Okay, faham. Macam dia dah senior kan, dia mesti ada macam ada benda macam dia tak kisah ke apa kan. Tapi kalau budak baru mesti ada. Tengok ni budak baru ni. Ni budak form 1 ni macam tu. okey. 2. 3. Oh, dia bagi 3 terus. Okey, tak apa. Teruskan 3. 7. Dia bagi 7 terus. Mantap. Okey, dia balas balik dengan 8. Macam mana? 9. Macam mana? 9. Okey. 9. Baik, kita Tak ada jangan mengalah, 9. baik. Go. Jangan mengalah. 10. 10. Okey, teruskan. Kita ada 10. 11. Ui, nampaknya ni perbezaan yang paling tinggi setakat ni. Kita ada 11. Macam mana tim bawal? Uh, 12. 12. Baik, sila baik. Boleh lah up 1. Okay, 13. Ui, Ambil, 13. tipu. Okay, baik. Show them, baik. Okey, nampaknya kita ada 13. Marching band starter pack yang dia kena senaraikan. Jadi, Okay. ready 20 saat daripada sekarang. Badge sekolah, basic Okay. staff, skor hitam, Okay. notebook, baju putih yang ada poket, tudung putih kain lembik tu, Okey. 5, hand sock, 4, 3, putih Awal satu. kat Dua. layak t-shirt. okey. Kasut dan mata. Masa tamat. Nampaknya dia banyak tapi dia tak mampu nak sebut dalam masa yang ditetapkan. Tak sempat. Jadi nampaknya tim Shawl tak berjaya kali ni. Jadi markah kita akan berikan Sedekah kepada tim bawal. Jadi Kita saja je kan, baik. Kita saja je. Lain kali jangan Oi. tamak. Tak lagi pak. Tak, saja je. Kita give up sebab nak tolong. Tadi tak boleh je sebut laju-laju kan tadi, baik. amboi. Okey. Yalah. Okey, kita bergerak kepada soalan yang seterusnya. Sebelum tu markah kita ada 3 sama. Okey. Soalan yang seterusnya. Jadi, Okey tak? soalan yang seterusnya Batisha okey? Hello Batisha. Kalau okey buat peace Batisha. Kalau okey buat peace. Nampaknya member tengah buat mannequin challenge. Hello? Dia tak gerak tu. Okey, dia buat peace. Okey. Tak okey Tunggu balik. hilang. Okey mana ni Yasmin? Tim tak elok ni. Abang Yasmin. Aduh. Tak ada tak? Okey Yasmin Ada. Yasmin lah. Batisha okey Ya. Tak suruh dia dah buat dah. Okey tu. Soalan yang seterusnya. Namakan pertandingan marching band yang pernah dianjurkan di Malaysia. So, berapa korang boleh bagi? 6. 6. Oh, 6. Kita ada 6 daripada bawal. Macam mana dengan Shawl?
3, 2. Satu. Tipu. Tipu. Nampaknya ni perbezaan yang paling awal Okey. Kita memang bawal dia memang strategi dia bagus lah. Dia bagi yang paling maksimum kali yang boleh So, kita persilakan bawal. Ready 20 saat daripada Fatin. sekejap Alright, 20 saat daripada sekarang. Streetcom, Netcom, KLIYMBC, Wormsby, ni apa lagi? 2 lagi. MWBC. 5 saat. Satu lagi. Masa dah Satu lagi. tamat. Tamat. Satu lagi nak Tak apa. Untuk kali ni dia tim lawan dia tak boleh tambah. Kita nak tambah, kita masuk next round. Tapi tak apa, disebabkan tim bawal tak dapat, jadi markah kita turunkan kepada tim Sol dan markah sekarang 4-3. Okay, Batisha. Batisha nak tambah apa tadi Batisha? Apa lagi? UiTM Drumline Competition. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Terikat balik markah tadi, bawal kita ada 3 mata dan Shawl kita ada 4 mata. So 4 versus 3. Jadi kita ada lagi 2 soalan untuk menentukan siapa menang, sama ada Shawl terdiri daripada Yasmin dan Batisha, bawal terdiri daripada Fatin ataupun Amira yang akan memenangi untuk segmen yang pertama kali ini, iaitu namakan selagi boleh. Kita bergerak kepada soalan yang seterusnya, soalan ke-8. Ready Ready. Oi, semangat Yasmin. Jadi soalan yang ke-8. Namakan pasukan dari DCI ataupun WGI. Banyak ni, tapi tengok berapa yang boleh korang bagi? 2. 2 kita ada daripada Yasmin, kita ada 2. Tim bawal macam mana? Ah. 3. Okay, come on, naik banyak sikit. 4. Dia bagi 4. Okay, seterusnya Fatin. Tipu. tipu terus. Okay, tak apa. Nampaknya kita ada call out daripada Fatin, daripada tim bawal, dan kita minta kepada tim Shawl untuk menamakan tempat pasukan daripada DCI ataupun WGI. Siapa yang akan sebut ni? Yasmin Saya sebut. Batisha. Baik, okay, Batisha. Okay, ready Go, Batisha? Bat, you can do this, Bat. 20, senang je. Ada 4 je Batisha. Okay. Okay, 20 saat daripada sekarang. The Cavaliers, The Blue Devil, Carolina Crown dengan Blue Coats. Dia ambil top 4 yang famous. Alright, so tahniah. Nampaknya pasukan Shawl sekarang 5 berbalas 3. Okay, kita bergerak kepada soalan seterusnya. Okay. Soalan seterusnya, soalan yang terakhir. So untuk soalan kali ni, soalan terakhir ni markah dia 3. Okay. So kalau tim bawal dapat jawab, auto menang lah. Tapi kalau tim Shawl dapat jawab soalan ni, kalau tak ada pun tim menang. Okay, jadi soalan yang terakhir untuk segmen pertama, namakan selagi boleh. Ingat soalan ni cuba fikir betul. Nervous dia macam. Okay, soalannya ialah namakan jenama instrumen marching band. Tengah Satu. apa tu? 1. 2. Instrumen yang Dua. digunakan dalam marching band. Okay, ada 2. Kita lawan dah, Bat. Dah. 3. Tiga. Dari 3. 4. 4. So bawal sebut 4. Daripada Shawl macam mana? Bat, hidup dah mati, Bat. Hidup dah mati. Kita ada 4, kita ada 4. Come on. Nak call out ataupun nak teruskan? 4, 4-1. Tipu.
Tak dua. Alright, nampaknya dah keluar call out daripada Batrisha, daripada tim Shawl. So kita minta kepada tim Bawal untuk namakan 4 jenama instrumen yang digunakan 4 jenama yang digunakan dalam instrumen marching band. Jadi 20 saat bermula sekarang. Yamaha, Diligent, Selma. Okay. Satu lagi Taylor. Apa? Taylor. Alright. So nampaknya kemenangan berpihak kepada tim Bawal. Tahniah kepada tim Bawal. Tahniah juga untuk tim Shawl. Yasmin. Saja bagi menang. Saja je Pak, kita dah senaraikan yang Pak kan. Alright. Demi friendship. Terima kasih juga. Terima kasih kepada korang berempat yang sudi bermain untuk segmen kali ni. Kalau nak tahu hadiah-hadiah apa, nanti tanyalah kat producer, mungkin dia ada hadiah. Kita tak tahu kan. Saya tak dimaklumkan tapi tadi dia ada dapat instrumen tu. Wow. Mungkin dapat ikut instrumen yang budak-budak tu kan, yang kita tekan ketan tu, tahu kan. Segmen yang seterusnya kita akan bermain setuju tak setuju. Jadi cara dia mudah saja. Saya akan bagi satu statement. Jadi any of you kalau ada yang bersetuju, angkat tangan macam ni. Ini dua tangan boleh, satu pun boleh. High five lah kan. So tapi kalau tak setuju, angkat penumbuk ni. Ni tak setuju. Contohlah kan. Kita ambil contoh lah. Okay, saya bagi satu statement. Saya akan kira in 3, 2, 1. Lepas tu korang angkat tangan. Okay, saya bagi satu statement. Contoh Yasmin kelakar orangnya. Ready? 3, 2, 1. Dua versus dua. Macam tu. Okay, so faham cara main dia macam mana? Faham. Tapi sampai titik in. Sampai hati batin. Alamak, yang ni korang cerita luar lah. Saya tak nak masuk campur. Aduh. Soalan yang pertama, setuju atau tak setuju pertandingan marching band Malaysia ini diswastakan? Contohnya, pertandingan ni dibuka kepada sesiapa sahaja. Maksudnya sekolah boleh lawan dengan open team ke apa kan. Macam tu. Ready 3, 2, 1, go. Oh, nampaknya semua setuju Saya nak tanya lah. Tadi yang first tadi angkat ni Amira yang angkat dulu kan. So kenapa Amira bersetuju untuk marching band ni diswastakan? Sebab kalau kita macam letak kategori kan, sekolah lawan sekolah je, kita tak tahu, bukanlah dia macam maybe akan tak ada competition. Macam maybe sekolah tu boleh lawan dengan band lain yang sama level macam tu. Tapi kategori dia kena boleh kategori tapi berdasarkan jumlah ahli band. Kalau macam 120 ke bawah dan 80 ke bawah, 80 player ke bawah macam tu. Faham. Yasmin pula macam ni Yasmin? Sebab kalau ni macam more to funding punya side lah. Sebab kalau macam between sekolah saja, funding maybe dari government dia dah ada certain amount tau. Tapi kalau kita swasta kan, ada group pun terbuka, ramai orang masuk. So bila ramai orang masuk, dia pun mesti kena bayar macam entrance punya fine kan, macam yuran untuk masuk. So macam more fun, macam so the competition tu akan jadi lagi macam kita boleh bagi more awards untuk macam setiap kategori ke gitulah. Faham? Kita tanya Batrisha pula. How about you? Kenapa bersetuju? Sebab kalau swasta, dia macam banyak more kompetitif lah. Macam bukan setakat sekolah saja. Kalau kita lawan sekolah, antara sekolah saja, kita tak tahu level kita tahap mana. So kalau buka untuk orang luar, macam sekolah boleh lawan dengan yang independent punya band macam Battery Heads, macam Vortex. So kita boleh tahulah apa kelebihan
sekolah lawan sekolah dengan lawan sekolah dengan independent punya band ni. Faham. Alright, last kita tanya Fatin. Macam Apa Fatin? yang nak cakap tadi tu, dia semua dah cakap dah. So, macam sebenarnya kalau di swasta kan ni macam lagi orang kata macam Open. best. Sebab dia open, so kita macam boleh kenal dengan macam bukan hanya dalam kalangan sekolah je. So kita macam boleh kenal. Mungkin kita lawan dengan orang yang kan macam kalau sekolah je dia sampai form 5 je kan. Kalau kita swasta kan mungkin ada yang umur 20 lebih, ada yang macam ni kan. So macam kita lagi kenal dengan orang-orang macam tu. Faham. So, Ya, dia exposure lagi, dia. macam lagi kompetitif lah. Betul. Sebab Competitive tak wise dia lagi mustahil. best. Tak mustahil untuk budak sekolah lawan dengan orang dewasa. Itu tak mustahil. Itu mentality ni yang kita nak sebenarnya kan. Biarpun siapa lawan aku, orang besar ke orang kecil ke, aku boleh lawan tak. Alright, so thank you. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Setuju atau tak setuju kembalikan semula sistem pertandingan marching band peringkat kebangsaan seperti dahulu kala? Sekarang ni kita tengok banyak competition yang macam every competition tu dia ada kategori base, ada kategori sendiri kan, dan dia pertandingan tu kategori tu je. Contoh macam drumline saja, CG saja kan. Tapi kita nak kembalikan semula sistem seperti sudah yang dulu-dulu punya kan. Setuju atau tak setuju? Ready? In 3, 2, 1, go. Nampaknya semua masih lagi bersetuju. Okay. Jadi kita tanya Fatin pula. Fatin, why? Dia macam kalau kita tengok sekarang, bukanlah waktu COVID ni lah, waktu COVID ni, orang selalu nampak colour card. Kan selalu kan ada kategori macam colour card drumline. Betul. Kan? Orang selalu nampak colour card ni macam wow, hebat. Orang selalu nampak drumline ni macam wow. Sedangkan orang selalu tak pandang apa ni? Brass punya section. Betul. Orang tak nampak macam kenapa orang tak nampak. Sedangkan brass ni lah yang mengeluarkan bunyi-bunyi lagu yang best tu, tapi orang tak nampak gitu. Macam orang tak appreciate orang blowers ni lah. Sebagai bekas blower ni macam sedih lah orang tak nampak macam macam contoh macam habis competition kan. Kalau orang nak ambil gambar apa semua mesti orang pergi dekat drumline, pergi kat colour guard. Alamak. Lepas tu macam sekarang banyak competition yang more orang selalu anjurkan untuk colour guard dengan drumline. Macam kenapa dia orang tak anjurkan untuk satu team macam sekali? Faham. Sekejap, kita tanya Batisha dulu sebelum ni fit kan? Yes. So macam mana pandangan Batisha pula? Betul ke apa yang Fatin cakap? Memang blowers ni selalu tak dapat sambutan kalau nak menyambah. Okay, saya cakap berdasarkan perspektif UiTM. Okay, boleh, tak ada masalah. UiTM ni famous drumline dengan CG tu je com yang dia boleh buat pun. Kenapa dia tak buat com untuk the whole band, so that the marching band setiap UiTM ada marching band, so that setiap marching band UiTM tu boleh compete sama sendiri as the whole band, not just as a category, faham tak? Not just as percussion, not just as CG, but the whole band, nama pun marching band. So bring that back lah. Mungkin dalam UiTM sendiri kenapa diorang tak anjurkan untuk sekali dengan blowers, sebab mungkin ketidakadaan instrumen tu sendiri, ataupun the availability players untuk main instrumen tu. Macam contoh UiTM Arau sendiri kan, UiTM Arau kita orang ada instrumen memang banyak, tapi in terms of nak main tu macam tak ada siapa nak main.
Melainkan kalau ada cikgu ataupun ada instruktor yang willingly untuk mengajar, untuk bawa masuk ke orkestra. Dulu tahun 2000 sebelum saya masuk UiTM lah. Rasanya UiTM Arau dia macam famous pergi orkestra lah. Tapi untuk masuk marching band dia tak ada. Macam tu lah, mungkin dia punya dia punya limit dia kat situ lah. Kenapa tak boleh. Macam rasanya UiTM ada juga yang ada instrumen-instrumen yang brass apa semua tu kan. Tapi nak masuk pertandingan tak semua UiTM ada kot. Satu lagi mungkin cost lah kan. Satu lagi nak tambah, Aha. maybe sebab macam dedication masa kita dekat sekolah dengan dedication bila kita dah masuk universiti ni, dia dah tak sama. Macam waktu sekolah dulu everyone has the same schedule, so semua orang boleh pergi practice at the same time. Betul. So semua orang boleh commit pada benda yang sama pada waktu yang sama. Tapi bila kita dah masuk universiti, semua orang jadual tak sama. Lepas tu not everyone have betul-betul boleh commit 100% dekat band. Sebab bila kita dah makin mature ni, kita macam ada banyak komitmen lagi. Betul. Maybe itu one of the reason. Tapi itulah bila cakap pasal marching band, it's all about sacrifices. Betul juga. Gitulah. Tapi betul jugalah tak cukup orang tu, macam orang dah tak nak, memang tak cukup kan. Betul. So apa kita boleh buat? Okay, lepas tu satu lagi untuk blowers. Aha. Kita kena, siapa yang blowers ni, dia memang kena start daripada awal. Basic kena ada, kena tahu baca note, reading. Kalau kita, saya cakap untuk semua blowers lah. Even kami dah main daripada form 1 ke form 5 tahun kan, bila dah masuk U, dah tinggal setahun lebih, nak start main balik tu, dia memang kena praktis banyak sebab kita punya masa muda dah lupa macam mana kita nak main. So macam untuk semua blowers di luar sana, anda bukan tak penting, anda sangat penting. Tapi untuk sama nak jadi blowers tu, dia untuk Takes orang time. yang dari orang yang dari zero nak jadi blowers, macam kalau UiTM ke apa kan, untuk orang tak ada basic memang susah nak jadi blowers. Faham? Blowers ni sebenarnya hebat. Hebat. Betul. Betul. And lastly, basics tu yang penting. Macam everyday practice, apa-apa pun kena start dengan basic. Tapi bila kita dah makin besar ni, kita di kelas kepala, kita jadi macam aku nak skip basic, aku nak terus main. Sedangkan tak boleh. Dia tak boleh tinggal even sekecil-sekecil basic pun tak boleh. Walaupun kita sibuk dengan com, kita nak kejap habiskan lagu com formation, tapi basic tu Basic still kena ada tak boleh masa untuk tinggal. basic. Tak boleh tinggal. Betul. Back to basic lah betul. apa-apa pun. Even kita orang pun masa sekolah, everyday basic yang sama. Setiap hari mengantuk pila macam mana pun takkan tinggal langsung. I think tu sebab salah satu Asma Asas Band is one of the best ni, sebab dari segi praktis tu basic memang kita orang tak pernah tinggal langsung even before nak masuk com. Yes. Itu secret recipe dia lah, macam ni nak menang. Asalnya macam soalan tadi macam dia tanya kalau competition. Okay, ni pendapat saya lah. Kita setuju kan tadi? Semua setuju. Boleh nak buat delegat drumline, tapi dia kena semua competition tu dalam satu masa. Faham? Kalau ada, tak ada let's say musim ada lah. CG, Tak ada kalau ada musim. CG kena ada ni juga. Kena maksudnya kalau nak buat satu kena buat semua juga Dia tak boleh buat satu je. Tak boleh anak tirikan yang lain lah. Tak boleh buat dia sebelah macam macam tu. Satu actually- competition Faham. tu untuk semua dalam satu. So semua band akan ternanti-nantikan waktu tu. Jadi Yes. semua akan masuk competition tu, dia akan jadi sangat meriah. Ya, sangat-sangat meriah. Dia akan jadi very kompetitif. Itu yang Tapi kena jadi jadi. penonton pun semangat. So, Yes. sambutan pun banyak lah nanti. Fun Sampai pun banyak. fun pun lagi senang sebab semua dah poolkan setempat kan. Untuk macam satu dia taklah kena bahagi. Dia just satukan gitu. Soalan yang seterusnya, okay, setuju atau tak setuju pasukan marching band yang memenangi pertandingan sebanyak 3 kali perlu direhatkan pada 1 tahun dan continue pada tahun selepas itu untuk memberi ruang atau memberi peluang kepada pasukan yang lain? Setuju atau tak setuju? Ready? Ada. 3, Okay, ready. 2, 1, go. Nampaknya ada 2 orang bersetuju, ada seorang bersetuju, 2 orang tak setuju dan ada seorang yang
50-50. Kita tanyalah yang 50-50 ni kenapa Amira? Kenapa 50-50 ni? Dia macam mana? Kita masuk competition tu, kita mestilah nak fight dengan team yang Betul. terbaik untuk tahu kita ni dapat, kita ni the best ke tak. So kalau kita rehatkan, contoh macam team tu hebat, jadi dia tak compete untuk tahun ni, team lain yang compete, team lain yang menang. Tapi apa perasaan team lain yang menang tu sedangkan dia tahu ada team yang lagi hebat daripada dia, tapi tak masuk competition. Faham? Tapi susah lah tiap-tiap turn kalau team tu masuk dia menang. Susah, preparation memang sangat complicated lah. Kalau dia tiap-tiap turn masuk dia menang, memang hebat lah team tu. Kami pun tak masuk tiap-tiap turn. Faham. Oh, tak masuk setiap tahun maksudnya Kami selang gila-gila. Kami selang setahun. Oh, selang setahun. So okay, selang setahun tu sebab nak bagi chance kumpulan lain ke macam ni? Sebab nak prepare for the next year tu lah. Oh, maksudnya preparation tu 2 tahun lah? Tak, bukan. bukan, Dari segi bukan. basic, Dari rekrut segi junior basic. semua. Kiranya macam setahun yang tak masuk tu you guys memang prepare for the basic, Yeah. and then the next year waktu masuk bertanding tu yang tu start preparing for the program lah. Memang Kami- push basic kau. Bukan maksudnya 2 tahun tu kami praktis team formation kami, bukanlah. Tak. One year tu Faham, memang faham. untuk basic je. Okay, let's say jap, korang form 5 masuk ke tak? Tak kan masuk 2017? Tak. So apa I mean macam korang bayangkan macam okay, korang bertanding tahun 2006 contohlah, let's say korang bertanding tahun 2016, but then 2017 korang tak masuk sebab nak bagi memang korang punya trend korang masuk tak masuk kan. So bila korang tak masuk but then korang dah form 5, so time tu apa perasaan korang macam alah patutnya form 5 ni time ni lah kena bersinar apa semua kan, tapi tak dapat masuk. I mean sebab memang korang punya style macam tu kan. So korang individually apa yang korang rasa macam aduh form 5 ni patutnya aku kena masuk all out semua kan. So macam mana ni, macam lari sikit lah tapi nak tahu lah. Okay, Batrisha. Time tu kita orang dah practice dah untuk masuk competition. Time 2017 tu, tapi ada halangan dan rintangan yang membuatkan kita orang tak dapat masuk com tu. So honestly as a senior, time tu senior year, of course nak dapat rasakan com for the last time. So time bila dapat tahu berita yang kita tak dapat join competition, time tu rasa sedih dan kecewa juga. seminggu juga Saya kita dah dah habis Seminggu lama tu. Sebab kami semua dah practice formation lah. Dah habis satu formation dah. Lepas tu tahu-tahu tak masuk. Sedih man. Time 2016 tu memang masuk com, tapi bukan com yang formation dia just punya. street Yang parade. tu just street parade. So dia punya vibes lain lah untuk street parade dengan full formation punya competition. Faham. Tapi So, after kami dah macam melayang down. perasaan sedih tu, kami go down, kami buat meeting bash, kami set balik, mindset balik. Tak apa kita tak masuk com, kita push basic, kita rekrut junior supaya nanti kita make sure diorang boleh masuk com strong. supaya nanti kami dah tinggalkan band, ada pelapis-pelapis yang skill hebat macam tu. oh ingatkan lepas dah merajuk tu terus fokus SPM je. Tak lah. Okay, kita bergerak kepada soalan yang seterusnya. Setuju tak setuju khusus marching band diterapkan dekat peringkat universiti ataupun kita bina sebuah akademi khas untuk marching band? Sebagai contoh, kita dah ada Aswara. Aswara ni dia penekanan lebih kepada seni dan budaya. Jadi kita nak wujudkan satu marching band akademi. Ataupun paling busuk-busuk pun kita memang kena terapkan marching band ni dekat peringkat universiti. Universiti umum lah, swasta ke, tapi kalau dapat buat akademi tu macam cun ke lah, contoh lah. So setuju tak setuju? Ready? 3, 2, 1, go. Mantap, semua setuju. Kita nak tanyalah, kita Batrisha lah. Batrisha orang first angkat tangan ya. Kenapa Batrisha? Sebab bila ada akademi ni, semua orang dapat berkumpul dalam satu masa.
Sebab macam Yasmin cakap awal-awal tadi, pelajar time universiti dia tak ada macam satu jadual macam sekolah. Sebab ada yang kelas pagi, ada yang kelas tengah hari, kelas petang sampai malam kan. So dia pun tak ada satu masa yang kita semua boleh berkumpul untuk praktis. So bila ada akademi ni, semua orang boleh berkumpul, boleh belajar sama-sama, boleh buat basic sama-sama, and then from bottom to the end lah sama-sama. Faham. Kiranya kalau ada akademi ni, dia punya waktu dia entitled memang untuk marching band je. Tak adalah macam ada main bola ke, dia ada main sukan lain ke apa. So memang dia khusus untuk marching band je. Right, faham? Mira pula macam mana? Setuju, sebab saya rasa yang dari sekolah menengah, bila masuk universiti, certain people, mereka akan still rasa nak main, tapi mereka tak tahu nak salurkan bakat mereka kat mana. So bila ada akademi ni, dia automatik boleh masuk situ, dan kalau betul-betul terjadi, kalau betul-betul terjadi, maybe boleh combine satu Malaysia dan practice untuk buat performance marching band. Kalau hebat boleh masuk DCI. Push. Betul. Tinggi cerita tu. Okay Amira, let's say lah marching band academy ni wujud. So Amira akan pilih nak masuk UPM ke nak pergi marching band academy? Kalau marching band academy tu ada course yang saya nak, of course saya ambil marching band academy. Faham. Okay, nice. Fatin pula macam mana Fatin? Setuju, sebab macam sekarang kan dekat universiti ada, tapi dari segi nak pembelajaran tu tak ada. Macam kayaknya kalau ada akademi ni, at least ada orang tengok, macam kita boleh belajar. Sebab kalau kita belajar bukan sampai dekat tu je, sebenarnya banyak lagi yang ilmu yang kita kena tahu. Cuma macam kadang waktu sekolah tu mungkin tu peringkat sekolah je kita belajar kan. So kalau ada akademi, tak mustahil lah untuk kita belajar lagi dalam pasal macam kan. Kiranya macam tak ada formal class lah. Sebab apa panggil, tak ada formal education lah untuk marching band kat peringkat U kan. Maybe ada degree in marching band ke? Mungkin boleh buat drill sendiri, boleh buat lagu sendiri. Kita degree in music tu ada lah. Secara general music tu ada lah. Tapi untuk degree in marching band tu rasanya tak pernah dengar lagi lah kat Malaysia. Kat luar mungkin ada tapi tak tahu. So Yasmin pula macam ni Yasmin? Setuju je, sebab macam ada je orang ni, dia macam dia masa sekolah dia dah rasa macam marching band tu part of his or her life. Dia rasa macam aku tak boleh hidup tak ada marching band ni. Lepas tu bila ada akademi ni, so dia boleh masuk, dia macam boleh, dia tak hilang lah diri dia. Dia tak hilang diri dia. And mungkin macam Fatin cakap tadi, boleh learn more than just main baca note, main music, marching. Mungkin boleh belajar lebih lagi. Mungkin suatu hari macam akademi tu macam masing-masing boleh keluarkan drill sendiri, boleh buat score sendiri, buat team sendiri kan. And lepas tu bila dah keluar, boleh pula pergi jadi instructor dekat banyak-banyak sekolah lagi. So banyak sekolah yang akan ada pencerahan tentang marching band kan. Long term dia tu lah. Betul. Ni cerita tentang long term lah. I mean produk ni tu kalau ada marching band ni, cerita dia punya hasil dia tu dia boleh in long term dia macam berkembang lagi lah marching band ni sebenarnya kan. Alright. So disebabkan masing-masing bersetuju, so kita harapkan mungkin ada pihak atasan yang sedang menonton Voice Out ni, adik-adik ni dia nak kita wujudkan satu akademi. So anda kata pihak KPM KPT kalau dapat buka satu selain daripada Aswara kan, kita buka lah satu untuk marching band. Kita appreciate arts, sport of the arts ni kan. Kita senang nak main instrumen, bawa, berjalan dan kena ingat. Tak senang babe, tak senang. Soalan terakhir untuk episod kali ni, setuju atau tak setuju dengan konsep less is more diterapkan dalam sistem latihan marching band? Faham tak sistem less is more ni macam ni? Maksudnya kita tak perlu nak berlatih pagi sampai malam. Kita mungkin penekanan terhadap pemakanan tu dikurangkan. Maksudnya makan macam orang biasa kan. Training pun macam biasa kan. Kita tak ada rutin yang khas untuk budak marching band.
macam budak biasa kan. Kita pergi masuk marching band training, balik jadi macam budak biasa kat situ lah. So kita setuju tak dengan konsep less is more ni? Maksudnya dengan konsep yang less tu kita akan dapat achieve lebih. Tu lah. Okay, so ready in 3, 2, 1, go. Lihat tanya Fatin dulu. Kenapa setuju dan kenapa tak setuju Fatin? Kalau macam bagi saya kan, dia depends on situation. Depends on situation. Situation macam mana tu? Okay, contoh kalau macam Hazim cakap pasal practice kan. Kalau okay, orang cakap untuk macam orang selalu anggap okay, kita macam kena practice daripada pagi sampai malam. Lama kot benda tu kan. So betul. Mungkin kita boleh macam okay, awal-awal waktu kita belajar kita practice lah banyak-banyak kan. Okay, so bila kita dah boleh macam ingat benda tu kan. So bila lama-lama tu kita kurangkan lah macam waktu praktis tu kita boleh kurangkan macam macam tak membazir tau. Macam kita asyik duk praktis benda yang sama tapi tak ada improvement lah. So macam tu lah. So lepas tu macam kalau macam bab pemakanan tu saya rasa dia budak dan members ni dia kena jaga makan sebab benda tu effect kita punya dalam kita orang tak dibenarkan makan ais tak boleh minum ais, tak boleh makan keropok, tak boleh makan Maggi, Gas. tak boleh minum air gas. Kalau Maggi pun tak boleh Tak boleh. Tak boleh. Itu satu nikmat dunia yang tak boleh dilepaskan tau, Maggi ni. Okay. Teruskan. So macam kalau kita orang pun kalau dapat kebenaran untuk minum air saja pun dah macam ya Allah bersyukur lah. Allah bersyukur. So dia dia depend on situation lah. Faham. So Batisha macam mana Batisha? Ya saya. Batisha tadi tak setuju kan konsep less is more ni kan? Kenapa tu Bat? Tapi bila dengar Fatin cakap tadi betul lah kita kena tengok situation. Kalau macam tahun tu kita nak masuk kom tapi dalam bilangan junior yang ramai. So kita kena lebihkan masa untuk praktis tu. Faham. So dia depends on macam kalau orang tu maksudnya dia boleh main dengan baik, so tak perlulah everyday training macam gila-gila. Macam kalau macam ni, kalau contohlah kalau dalam team members tu 120 orang, ada 100 senior, 20 je junior, so tak perlulah training berat-berat macam tu lah. Dia less ke more tak kisah. Okay. Dia less ke more tak kisah asalkan berkualiti kita punya praktis tu. Quality. Macam mana kita nak ensure that training tu will be the dia punya output dia will be quality yang macam mana yang kita nak. I mean macam kadang ada orang dia suka training, dia dengan rasa kita training banyak kali, banyak push dia rasa itu adalah training berkualiti. Ada setengah orang dia training dia tak adalah banyak tapi dia fokus on that macam mungkin that part baru dia rasa okay dah cukup dah, that's enough, okay dah kita rest macam tu lah. So macam mana kita nak ensure that quality of end product tu nanti? Sebab tu Bat. Okay Bat, silakan Bat. Yasmin kejap Yasmin. Jangan kita lagi. Sabar. Sorry. For me, band members kena konsisten dalam practice, and kalau mereka dapat reach mereka punya goal hari tu, that's enough quality lah untuk mereka. Kalau selagi mereka tak reach mereka punya goal, maknanya practice mereka tak cukup berkualiti lagi lah. Faham. Okay Yasmin, silakan. Betul lah macam yang Bat cakap lah, nak kualiti. Sebab tu lah pentingnya ada jadual, ada target. Macam by sama ada by the end of this day ataupun by the end of this week, dia kena ada target dia sendiri. Big why, kenapa kita kena practice, kenapa. Kalau tidak just keep practice sekadar sebab ada practice, then maksudnya macam then kenapa datang, tak payah datang
datang sebab datang just nak practice tanpa ada reason tertentu. Contohnya cakap hari ni target nak make sure just boleh main dulu, baca note, make sure dah boleh main and just play tanpa tengok kan. Tak jaga dynamic lagi tak apa, boleh main. Okay, then esok tak target pula, okay jaga dynamic. So make sure hari tu boleh main ikut dynamic, and then itulah yang dikatakan practice yang berkualiti. Kalau sampai by the end of the day pun still tak dapat target, still tak boleh main dynamic tu, then means practice tu sendiri tak berkualiti lah. Faham. Maksudnya every time kita training tu, at the end tu kita kena ada big why, ataupun kita kena ada satu achievement yang kita nak kena reach to that point, so that reach. Barulah kita kata macam ni bukan satu training yang sia-sia lah kan. Tapi target letak tu jangan letak masuk akal pula. Make sure macam logik dengan kemampuan apa yang kita boleh buat. Faham. Untuk satu band, junior maybe tak tahu apa function dia kena practice setiap hari, sebab tu senior ni kira semua senior lah, dan terutamanya section leader, drum major, conductor, dia pun yang kena ada set target untuk setiap junior section. Untuk band members, hari ni kena capai apa, minggu ni kena capai apa. Dia pun kena cakap kat band members, okay, kami nak minggu ni semua dah boleh forward marching, beat 180, macam tu. Faham. Tapi apa tu? Tak apa. Teruskan. Soalan tadi kan less is more kan. Tapi bagi saya okay less is more, tapi untuk tahun kom kan, kita as a band members, as a team, kita perlukan teamwork, kita perlukan bond, kita perlu untuk faham macam mana nak tengok konduktor macam mana, orang kiri kanan kita nak jaga spacing macam mana. Sebab tu saya rasa kena practice banyak, tapi bukan banyak sampai buat kita drain, kita totally down. Kena pandai susun jadual. Jangan sampai exhausted lah. Kalau exhausted tu esok tu dah macam lesu lah. Alright, thank you Amira. Practice banyak untuk improve lah. Betul Batisha, untuk improve, so that tak adalah orang kata apa, main hari ni sama je macam semalam kan. Sebab tak ada beza. Mungkin satu lagi, even macam orang atas-atas, macam yang jawatan yang atas-atas ni, maybe dia dah letak set target ni, and then benda tu actually berbalik kepada diri kita sendiri. Macam mana kita nak make sure kita boleh capai target tu, sebab at the end of the day, diri kita sendiri je yang boleh push diri kita. Tak ada orang lain yang boleh push. Diri kita je boleh. So kalau kita kata kita boleh, then kita boleh. Kalau kita tak push, kita cakap alah loy, then tak ada function lah. Loy itu apa Bahasa bahasa baru? Bahasa korang loy itu lembek. Bukan guna kan loy tu. Bukan universal words ke? Tak tahu lah, tak pernah dengar lah sebelum ni loy. Okay, loy. Kalau coy itu pernah lah. Loy tak. Lembek. Loy bahasa baru lah loy. Saya belajar bahasa baru guys. Ingat guys, loy itu lembek. Loy. Okay, kita tanya Fatin pula. Tadi macam nak tambahan tadi. Kira kalau kita practice lama, practice banyak-banyak pun, tapi tak ada macam dia pun cakap tak reach goal tu. Lepas tu macam tak ada function lah untuk practice lama-lama yang before tu. Korang pernah tak, let's say, korang target hari ni korang kena capai ni, hari esok ni kena capai that ni, but then korang training tapi tak capai pun target tu for that day. Pernah tak? And then kalau pernah, apa yang korang buat for the next day, ataupun apa benda yang berlaku at that time? So apa yang berlaku pada ketika itu? Apa yang menghalang dia daripada untuk capai to that certain stage, ataupun the next day tu, apa yang korang datangkan balik benda baru ke macam mana tu? Dia kadang-kadang dia depends on kalau macam dekat suspend, rasanya dia depend dekat session kan. Okay, faham. Macam kalau session ni ada yang seorang dua dia tak boleh dekat macam tak boleh dekat sini kan. So dia akan jadi stuck tau untuk hak yang lain dah boleh. So bila macam the next day tu selalunya kami takkan proceed yang baru selagi yang hak yang duk tengah stuck tak boleh tu. Takkan proceed lah kepada yang baru. Ataupun session tu akan curi masa untuk buat session sendiri,
bagi semua members dalam section tu boleh. Jadi tak kacau waktu band lah kira. Pernah tak ada satu ketika, I mean macam sebab ni pernah berlaku dekat saya punya band sendiri lah. I mean kita dah push sampai macam semua orang dah lah. Macam orang kata kau ni punca lah macam tu lah kan. Dia macam punca lah kan. Tapi sampai satu tahap part dia kena cut. Pernah tak? Maksudnya sepatutnya dia ada main part tu, tapi disebabkan dia asyik macam mungkin dia lost counting ke, ataupun dia mungkin tersalah ke, salah note ke apa kan, sampai at that part tu je dia kena cut untuk bagi nak bagi continue training macam biasa. Pernah tak? I mean bukan kat korang lah, tak tahu lah kalau korang pernah kena kan. I mean untuk tim sepanjang korang join marching band, pernah berlaku tak benda tu? Nah. Kalau macam waktu ada instructor main kan, setang main kan, kalau dia nak combine satu lagu, tiba-tiba contoh section clarinet tak sampai note ke apa kan, so macam dia akan again sampai dia marah lah kira. Waktu tu semua section akan clarinet ni Lepas tu kami akan rasa bersalah lah. So kami akan try untuk bila next time nanti akan try untuk capai balik target tu. Tapi sampai kena cut tu tak pernah lah. Tak pernah. Faham. Dia mesti ada sebab actually kenapa kita tak boleh. Mesti ada sebab. So sebab tu yang kita kena kaji sebenarnya. Kena kaji. Sebab macam ni macam based on my own experience, macam kalau nak banding dengan Fatin, Amira, Bat, macam I'm a bit slow lah. Sangat slow, macam selalu jadi punca jugalah macam tu. Selalu jadi punca. Tapi kita kena sentiasa berfikir apa yang kita perlu buat supaya kita takkan jadi punca dah. Macam maybe apa yang rutin kita buat hari ni something wrong somewhere. Contohnya macam takut nak jumpa senior sampai tak mau minta tolong senior. Padahal the real solution is by minta tolong, betul tak? Tapi punya takut lah tak mau minta tolong. Tapi bila kita minta tolong, actually benda tak ada apa je. Dia pun akan bantu. Dia mesti ada satu tips yang kita tak tahu tapi kita tak tanya. So macam maybe kalau untuk junior pula, ada seorang junior ni pernah dia punca. So mesti akan ada dia punca. Tapi kita sendiri kena pergi cakap kenapa, apa masalah sekarang ni, kenapa tak boleh, apa dalam kepala tu sebenarnya. Mesti ada something lah. And then dia maybe first dia tak open now. Tapi then kita kena keep kata benda ni boleh, bukannya tak boleh. Nak ke kena cut. Kita kena cakap macam tu. So kita kena naikkan balik semangat dia. Kadang actually dia dah down sangat-sangat dah, membuatkan dia tak boleh. Tapi at the end of the day selalunya bila sebab tu orang cakap band ni bonding dia kuat. Sebab based on bond tu lah, macam kawan-kawan datang calmkan kita, cakap hang ni boleh je, bukannya hang tak boleh. So kita kena semangat. So macam aku penting rupanya. Aku ingatkan aku tak penting, sebab tu aku buat macam bodoh-bodoh je. So at the end of the day mesti boleh. Yasmin punya kena ada peer support lah. Peer support daripada kawan-kawan senior. So Yasmin memang selalu macam ni dengan junior ke, ataupun waktu live ni je dia macam ni? Memang macam ni. Memang macam ni lah. So memang kalau budak-budak tak okey, memang dia akan push lah budak-budak ni. Juga dengan section sendiri je. Dengan section lain. Tapi section leader bukan section leader. Faham. Tapi kan kalau tengok dia marah tu tak takut tu nak kena. Tak pandai marah. Serius tak pandai marah. Tapi Junior takut juga. Kalau aku pun aku takut. Macam alamak dia ni saya cakap pun benar kan. Kadang-kadang dia cakap banyak sangat sampai kita tak dengar. Masuk tiba-tiba keluar tengah kiri. Sorry lah. Tak apa. Kita perlukan sharing yang macam ni sebenarnya. So that macam orang dekat luar sana tahu macam mana training. Bukanlah nak kata ni training suspend. Tak. I mean this is a training macam kebanyakan semua boleh so macam kebanyakan tim-tim kat luar sana diorang akan lalui training yang macam ni. Tapi mungkin masalah dia yang berbeza dengan kita kan. Cumanya this type of internal problem sebenarnya yang berlaku kan. So macam tak boleh nak avoid pun benda ni. Kalau boleh pun it's a miracle lah. Kalau ada pun macam
the power lah. Team tu memang all star semua lah kan. Tapi siapalah kita semua pun start daripada basic lah kan. Macam, betul. Orang semua pun start, aku pun sendiri macam start daripada tak tahu apa-apa. So it's a good start lah sebenarnya. Lagi-lagi budak sekolah kan, budak lagi kan. So memang kita sharing macam ni lah kita nak kita perlukan. Kita nak persilakan lah any last words from you guys. Kita nak persilakan siapa dulu? Tapi saya nak Yasmin last. Okay, kita silakan Amira dulu, Amira. Kepada pendengar Voice Out ni, yang masih di dalam marching band atau masih di atau dalam orkestra ke apa, keep on doing what you love. Music is universal. Kalau kita still passionate, kita boleh main sampai bila-bila. Dan music juga menyatukan kita semua. Terima kasih kerana mendengar kami sampai part 2. Alright, thank you Amira. Seterusnya Batrisha. Okay, first of all, thank you Voice of Percussion for having us. Okay. Dah lama tak cakap pasal band, so banyak throwback and so to everyone out there yang teringin nak join marching band, it's okay, join je. Everything kalau start from zero, kita boleh naik sama-sama. Okay, sebab tak semua orang berada dekat atas, masuk terus berada dekat atas start, sebab everyone start from the bottom. And ada orang pernah pesan kat saya, kelebihan berada di bawah adalah kita tak ada pilihan selain membandingkan diri kita dengan orang di atas, sebab clearly tak ada siapa bawah kita. So jangan bandingkan kita dengan orang atas. Dan juga improve diri kita dulu. Alright, thank you Batrisha. Seterusnya Fatin. Silakan Fatin. Okay, first thank you untuk Voice of Percussion sebab jemput kita orang. Macam Bat cakap, memang dah lama gila kita orang tak cakap pasal band kan. So untuk semua yang tengok ni, teruskan apa yang hampa buat. Jangan rasa marching band ni satu benda yang sia-sia. Dia bukan, marching band ni kalau macam bagi kami sini sangatlah special. So memang dia bagi banyak manfaat, banyak benefit, dan marching band lah yang membentuk kami, yang diri kami yang sekarang ni. So siapa-siapa yang nak join marching band tu join je, tak payah pikat panjang. Alright, thank you Fatin. Siapa adik ataupun abang-abang, kakak kat luar sana nak join marching band, join je. Dapat opportunity, grab the opportunity, jangan lepaskan. Okay, itu saja. Dia dah bersedia. Jasmine dah. Ya Allah, sumpah tak nak cakap apa. Okay, Yasmin, silakan. Okay, first of all, thank you for having us, Voice of Percussion. And thank you sebab adakan program macam discussion yang macam ni, sebab to be honest, marching band ni sangat dipandang sebelah mata oleh semua orang. Semua pada sebab tu, sebab bagi orang macam marching band ni adalah benda sia-sia, tapi in fact marching band ni bagi banyak sangat kelebihan, dan untuk mengetahui sendiri kelebihan-kelebihan tu kenalah join. Obviously bukannya bukan paksaan, tapi dia punya perasaan yang nak ungkap dengan kata-kata tu tak boleh. Just orang yang ada, alami and lalui benda tu sahaja yang boleh faham perasaan bila kita jadi one of the members of marching band ni macam mana. Kalau ada halangan tu, macam cakap tadi, diri kita sendiri yang menentukan sama ada kita boleh go halangan tu ataupun tak boleh. Semua bergantung pada diri kita sendiri. Itu saja. Alright, thank you Yasmin. Dah macam jual produk So dia kata kalau nak tahu antara kelebihan join marching band ni, sebenarnya for me lah, yang paling orang kata apa, paling dekat dengan semua orang adalah marching band ni. Dia akan membentuk peribadi kita sendiri lah sebenarnya. So sebab sebenarnya kalau kau join marching band, dekat luar orang akan dia akan look
look higher daripada orang lain. So kat situ sebenarnya antara, bukan nak kata kau pandai main, kau boleh main muzik, tak sangat pun. Tapi bila masuk alam pekerjaan ke, pergi bergaul dengan orang ke, budak-budak marching band ni, dia akan tunjukkan satu personality yang agak berbeza sebenarnya daripada orang lain. So daripada situ kita boleh kenal lah dia ni siapa. So thank you guys, thank you again Amira, Yasmin, Fatin dan juga Batisha for be with us. Dah sampai part 2, tak tahu kalau ada part ketiga nanti. Ya, insyaAllah kalau ada rezeki. Okay, insyaAllah kalau ada masa lagi kita akan jemput lagi tetamu kita Amira, Yasmin, Fatin dan juga Batisha. Mungkin dia boleh ajak lagi member Susband dekat luar sana. Mungkin guest ada 10 orang ke, kita tak tahulah kan. Itu saja untuk malam ni. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Voice of Passion dan juga like video ini. Jadi kita jumpa lagi di video akan datang. Goodbye everyone. Bye-bye. Bye-bye. Bye.